Okey tuan-tuan. Menarik. Okey, kita bawa kepada dua cerita yang menarik. Iaitu satu berkenaan dengan ada dikatakan orang kelima. Ahli parlimen kelima yang nak menyokong PMX pula. Tapi dia nak letak syarat. By the way, salam 153. Actually 152 semalam. Hari ni 153 pula. MP Bukit Gantang. Itu yang pertama. Tapi sebelum kita cerita yang tu, saya nak bawa kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Ada gerakan terancang sogok ugut MP Bersatu Muhyiddin. Yang ini, hari ini. Shah Alam. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa menerima maklumat terdapat gerakan terancang bagi melemahkan parti itu dan Perikatan Nasional melalui sogokan serta ugutan terhadap ahli parlimen gabungan tersebut. Tegas beliau, Bersatu tidak akan tunduk dan tidak akan lebih tegas akan diambil susulan dua lagi ahli parlimen daripada parti berkenaan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Menurutnya, ia bercanggah dengan pendirian parti dan pelanggaran disiplin serius selain membelakangi mandat rakyat. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar Khamis ini untuk membincangkan perkembangan terbaru itu. Saya menyeru ahli Bersatu supaya kekal tenang dan istiqamah mempertahankan prinsip. Lama tak dengar perkataan kekal tenang. Pada ahli Rabu, okey. Saya komen. Dia mengatakan ada konspirasi terancang. Sekarang ini nak dengan ugutan. Pertama sekali, sehingga kan ahli parlimen, 4 orang ahli parlimen atau 2 orang, 3 orang, 4 orang ni melompat menyokong PMX. Pertama sekali, saya nak bagi tahu keempat-empat ahli parlimen ini boleh saman Muhyiddin Yassin kalau perkara itu tidak benar. Bahawa terdapat ugutan atau tawaran. Kalau perkara itu tidak benar, keempat-empat mereka boleh saman. Boleh, tak semestinya wajib. Tetapi boleh. Kerana seolah-olah Muhyiddin Yassin nak bagi tahu mereka melompat sebab mereka takut kena dakwa. Seolah-olah nak menyatakan keempat-empat mereka ada kes. Ini nak bagi tahu. Seolah-olah sedemikian. Kalau tidak, kalau tak ada kes, masakan dia nak melompat? Itu logik Muhyiddin Yassin. Kalau tak ada ugutan, masakan mereka nak menyokong PMX? Itu logiknya. Seolah-olah nak mengindikasi dan memberi nama buruk keempat-empat mereka ini mempunyai kes yang teruk yang bakal menjatuhkan mereka. Sebab itu mereka menyatakan sokongan. Ataupun sebenarnya hakikat tuan-tuan, tak ada pun. Dia macam ni. 149 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani cukup dah. Dah cukup jumlah. Lebih daripada cukup. Tak perlu pun 4 orang ni nak sokong PMX. Dia berbeza pada tahun 2022, pada zaman Ismail Sabri. Pada waktu itu, kerajaan beza 3-4 kursi je yang menyokong kerajaan pada waktu itu. Tarik kerusi Bersatu, tarik kerusi PAS, tarik kerusi bawah UMNO, kolaps kerajaan. Jadi untuk mengelakkan kerajaan tumbang dan berlaku ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka Ismail Sabri setuju untuk menandatangani MOU sehingga habis penggal. Tetapi dalam hal ini tak perlu. Kerajaan tak perlu nak terima 4 orang ni pun. Tak perlu. Tetapi kerajaan kata kami tidak menutup pintu. Kalau nak datang dan menyokong, Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak menyokong pun, kami ada 149. To put things into record, majority 112. Tuan-tuan yang pandai matematik tolak 149 tolak 112 tu berapa? Even katakanlah 140 je lah menyokong PMX. Kan? Even 140 je menyokong PMX. Saya kata tadi majoriti berapa? 112. Even dengan 140 tu pun cukup dah majoriti. Kita perlu majoriti je nak apa orang kata, nak luluskan bajet, nak bentuk kerajaan yang stabil, cukup dah. Ini 140, sekarang 152. Salam 152 tuan-tuan yang menyokong PMX. Jadi nak ugut kenapa? Nak ugut kenapa? Nak tawarkan kenapa? Nak tawar projek kenapa? Kenapa? Why? What's the reason? Nak ugut kenapa? Apa alasan? Buat apalah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membodohkan diri
sanggup nak pergi ugut. Sebab tuan-tuan, simple lah. Kalau dia ada ugutan, keluar berita, takkan nama buruk dengan Perdana Menteri. Betul tak? Buat apa dia nak burukkan nama dia? Dia dah ada majoriti. Sama juga ahli Parlimen Bukit Gantang. Kan hari ini mengatakan, kalau nak saya sokong Perdana Menteri, maka perlulah beri saya 30 juta. Bukan pada dia lah. Kan? Okey. Dia kata macam ni, saya baca. Jika dapat dana 30 juta, saya sokong kerajaan Madani. Seorang lagi ahli Parlimen Pembangkang menyatakan secara terbuka kebersediaan menyokong Madani jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya. Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal memaklumkan dia berharap untuk dapat kira-kira 30 juta bagi kawasan di kerusi Parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu berdasarkan beberapa siri projek inisiatif dirancang untuk Bukit Gantang, antara lainnya menarik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tabiga kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung di situ. Semua itu dah ada lah dalam perancangan. Tapi kita nak kata, kalau semata-mata nak bagi 30 juta pada dia, yang itu kita kata rasuah. Kan? Dan kalau PMX kata tak apalah, tak payahlah. Tak payah 30 juta, tak apa, thank you very much. Perancangan bajet tu dah ada. Tak sokong, tak apa. Tak sokong, tak apa. Zahid sendiri mengatakan. Apa Zahid kata, tuan-tuan? Zahid jangka ada lagi MP dari PN umum sokong Anwar. Ahmad Zahid menjangkakan ada beberapa lagi ahli Parlimen Pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar tidak lama lagi. Kata Timbalan Perdana Menteri itu memandangkan positif terhadap perkara tersebut, berharap lagi ramai ahli Parlimen berbuat demikian. Kerajaan berpandangan bahawa bukan hanya 4 orang saja, tetapi kita jangka mungkin lebih daripada itu yang akan beri dukungan kepada Perdana Menteri. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Okay. So, kan saya kata tadi, yang dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan UMNO kan? Siapa yang buat kenyataan tadi, tuan-tuan? Zahid Hamidi kan? You put things 2 by 2 together lah. Tapi saya kata tadi, yang jumpa itu adalah mereka yang what do you call that, pro kepada UMNO. Pro kepada UMNO. So, akhirnya sokongan MP bersatu matikan desas-desus pertukaran kerajaan. Satu demi satu sokongan ahli Parlimen Pembangkang terhadap Dr. Seri Anwar Ibrahim memberi indikasi kepimpinan Perdana Menteri yang baru itu hendak mencapai umur setahun, mempunyai kredibiliti sendiri dan diyakini dalam membela nasib rakyat. Ia juga secara tidak langsung mematahkan desas-desus pertukaran kerajaan. Kononnya hayat kerajaan perpaduan dibentuk, hasil keputusan PRU 15 November tahun lepas akan berakhir dalam masa yang terdekat. Dalam pada kempen PN tempoh hari mengatakan bahawa kerajaan akan tumbang selepas PRN. Sudah lencun semua walaon. Kena kencing, tuan-tuan. Saya kata yang akan berpecah selepas PRN bukannya kerajaan. Yang akan berpecah selepas PRN adalah Perikatan Nasional, terutama daripada Bersatu. PAS sekarang sudah goyang, tuan-tuan. PAS sekarang sudah goyang. Ada yang tulis tadi, insya-Allah pembangkang tidak akan tumbang. Tak, tuan-tuan, pembangkang nak tumbang macam mana? Berdiri pun tidak. Pembangkang nak tumbang macam mana? Berdiri pun tidak. Yang tumbang kerajaan. Pembangkang tak tumbang. Sebab pembangkang. Dia tak pernah berdiri pun. Tak. Aduh, aku taklah bodoh tu percuma. Tapi janganlah. Apa orang kata? Janganlah ambil semua. Okay, ada yang baru-baru ini mengatakan, Is, jangan lompat seorang lagi untuk ketereh ke Is? Siapa berani jumpa saya? Saya Jeneral Askar. Ahli Parlimen Ketereh, Khalir Muhammad Noor menegaskan kesetiaannya kepada Bersatu adalah kekal sampai bila-bila. Sekaligus menafikan dakwaan dia bakal mengikut jejak langkah 4 rakannya yang menyokong PMX. Malah dia juga menafikan ada mana-mana proker politik yang menemuinya dan membincangkan cadangan mengalih sokongan. Hal itu kerana
Dia pesara pegawai tentera kanan. Tidak ada pertemuan dengan broker politik. Lagipun, siapa berani jumpa saya? Saya General Askar. Macam inilah kata dia. Do not, apa orang kata, tak payah action sangat lah. Tak ada siapa pun nak. Kita pun tak jumpa kamu. Kita tak jumpa orang lain pun. Kita tak pernah jumpa yang lain tu pun. Kan saya dah cerita tadi. Kita tak pernah jumpa lain. Kamu yang pergi jumpa kami. Kamu yang pergi jumpa kami. Sekarang ni naratif yang dimainkan oleh PN, seolah-olah ni dia orang datang dengan broker. Tak ada. Broker tu tak ada. Kamu dulu buat broker dia lah. Tapi kami tak ada broker tu. Dah kami majoriti besar tuan-tuan, 140 lebih. Nak hantar broker buat apa? Nak hantar broker buat apa? Kan? Habis kat situ. Last sekali, saya nak buat cerita Syed Saddiq. Ada yang mengatakan dia herois sebab dia dapati bersalah. Kerana itu, kerana ini, kerana dia tidak sokong PMX lah, maka dia dapati bersalah. Okay. Itu saya kata logik, dia orang tak logik kan.